cukup dengan amalan dalam hidup kita ni untuk dapatkan syurga Allah. Syurga Allah ni murah ke mahal? Mahal, tuan-tuan. Mahal. Nak dapat syurga ni, setengah orang kena gadai nyawa. Setengah orang kena gadai masa. Setengah orang yang nak pada syurga Allah ni sampai peringkat tergadai anak, keluarga, semata-mata apa dia? Mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapatkan syurga Allah. Lalu kita ni, sepanjang kita hidup atas dunia ni, kita diajar supaya apa dia? Diajar supaya dalam keadaan berusaha dan berusaha untuk dapatkan yang disebut dengan ganjaran-ganjaran yang demikian. Berusaha pada kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan amalan tawadan kita ni dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Al-Mawardi menceritakan Ja'far bin Muhammad berkata, aku mendengar bahawa malaikat memberi salam pada mereka pada waktu salat. Disebut demikian. Bila yang disebut dengan keadaan sebegitu? Aku dengar pada waktu mana setiap kali mana salat. Setiap kali mana salat, aku dengar bagaimana keadaan yang berlaku kepada mereka itu. Aku mendengar bahawa malaikat memberi salam pada mereka pada waktu salat. Pada waktu salat tersebut. Keterangan tersebut menunjukkan bahawa malaikat maut menjadi wakil Allah untuk mencabut nyawa semua makhluk dan sentiasa melakukan tugasnya apabila Allah Ta'ala memberikan perintah kepadanya. Ibn Atiyah berkata, dalam satu hadis diceritakan bahawa nyawa semua binatang ternakan terus dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa perantaraan malaikat maut. Tanpa perantaraan malaikat maut ini sendiri. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghilangkan kehidupannya. Menghilangkan kehidupannya tersebut. Dia kemudian berkata, suatu kemuliaan bagi Bani Adam kerana nyawanya dicabut oleh malaikat maut dan beberapa malaikat yang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak digambarkan tentang pada kita tadi ialah di mana nyawa semua makhluk dia akan dicabut oleh malaikat maut, menjadikan wakil Allah untuk mencabut nyawa semua makhluk, dan dia sentiasa melakukan tugas apabila Allah Ta'ala memberikan perintah kepadanya. Masuk makhluk-makhluk ni sendiri, dia beri tugas dalam keadaan sedemikian rupa. Kemudian Ibn Atiyah sebut, dalam satu hadis diceritakan bahawa nyawa semua binatang ternakan terus dicabut oleh Allah. Allah sendiri cabut tanpa perantaraan malaikat maut, seolah Allah menghilangkan kehidupannya. Beza binatang, katanya Ibn Atiyah, dicabut oleh Allah direct. Manakala manusia, Allah hantar malaikat maut untuk cabut nyawa. Itu cara demikian. Dia kemudian berkata, suatu kemuliaan bagi Bani Adam kerana nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Lalu disebut satu kemuliaan untuk Bani Adam apabila dicabut oleh malaikat maut ini. Lalu Allah Ta'ala menciptakan malaikat maut untuk mencabut dan mengeluarkan roh daripada badan, dan pasukan yang sentiasa mematuhi perintah Allah, perintah malaikat maut. Allah Ta'ala berfirman, walau tara iz yatawaffal ladhina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adhabal harik. Kalaulah kamu diberi peluang untuk melihat, kamu tengoklah. Hari kamu ada peluang, kamu tengok apa dia? Iz yatawaffal ladhina kafaru, ketika mana dimatikan orang kafir. Orang kafir, malaikat-malaikat akan mencabut nyawa tersebut. Iz yatawaffal ladhina kafarul malaikah, malaikat-malaikat akan cabut nyawa dia. Yadribuna wujuhahum, dipukulnya muka mereka tersebut, dipukul muka mereka. Wa adbarahum, dan di belakang-belakang mereka tersebut. Wa dhuku adzabal harik, dan disebut rasalah bagaimana azab yang amat pedih yang disediakan oleh Allah kepada kamu tersebut. Firman Allah Ta'ala lagi, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dia yakni Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu di atas hamba-Nya. Wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun, dan kemudian dihantar kepada mereka tersebut alaikum hafazatan, malaikat-malaikat penjaga, hatta iza jaa ahadakumul maut, sehingga datang pada kamu malaikat maut, tawaffat rusuluna,
dimatikan oleh utusan kami. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak sekali-kali lalai terhadap menunaikan tanggungjawab itu sendiri. Diajar cara demikian. Kemudian dalam surah Az-Zumar pula Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang mematikan setiap nyawa-nyawa tersebut. Allah memegang nyawa-nyawa seorang pada saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan bagi mereka yang tidak dimatikan, mereka yang tidak mati tersebut, mereka tidur, nyawa-nyawa mereka belum dimatikan waktu mana mereka tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut, maka dia ditahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematian itu. Kemudian wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, manakala orang yang tak dimatikan lagi dihantar kembali untuk hidup di atas dunia. Inna fi zalika, dan dihantar tersebut ila ajalin musamma, sehingga masa-masa yang tertentu saja. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun, itulah merupakan satu tanda-tanda bagi mereka yang berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab ini, dalam bab cerita tentang bagaimana malaikat maut mencabut nyawa di kalangan kita ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang salih. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak sebut tentang mengenai tabung bantuan Ramadan ini. Tuan-tuan boleh direct kepada tuan-tuan boleh direct kepada akaun Matan Center, insya-Allah. Kemudian kita nak agih-agihkan, kita dah mula nak agih-agihkan kepada mereka-mereka nak berbuka puasa, insya-Allah. Demikian juga kita buat lagi makanan-makanan untuk berbuka dan juga bersahur, insya-Allah. Tuan-tuan boleh masukkan dalam akaun ini, insya-Allah, untuk akaun Matan Center, dan tuan-tuan terus ke nombor talian yang ada itu sendiri. Yang kedua, tuan-tuan, saya nak sebut juga tentang mengenai beberapa orang anak-anak yang masih lagi belum ditaja. Anak-anak yang belum ditaja dapat tajaan ini. Kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki, tuan-tuan boleh berhubung direct dengan nombor talian 013 617 1941. Tuan-tuan direct, ada lebih kurang 4 orang pelajar-pelajar yang belum lagi dapat tajaan. Mereka dah menghafal, dah habis dah 30 juzuk Al-Quran Karim. Sekarang mereka sedang menyambung di peringkat college, insya-Allah. Peringkat mereka sedang mengambil SPM, LGC, SE, dan juga mereka mendapatkan syahadah, insya-Allah. Yang tamanya adik Nasrin Nasuha binti Farid. Yang ni yang masih lagi, dia telah menghafal Quran dalam tempoh pengajian hanya 10 bulan saja. Dia menghafal Al-Quran Karim, di mana tarikh mula dia menghafal tahun 1 bulan 1 tahun 2018. Dia habis 30 hari bulan 10 tahun 2018. Ini di antara pelajar-pelajar cemerlang ni. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan bolehlah untuk pakat-pakat hubungi nombor talian 013 617 1941, insya-Allah. Kemudian yang kedua ada Ishraf Amsyar bin Muhammad Zamri. Ini pun sama juga. Tuan-tuan bolehlah untuk tuan-tuan, dianya pelajar ni telah menghafal Al-Quran dia selama setahun 2 bulan. Alhamdulillah dah habis 30 juzuk Al-Quran. Umur dia 18 tahun, dan dianya mempunyai adik-beradik lebih kurang 3 orang adik-beradik ini sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan boleh hubungi talian itu juga. Yang ketiga adik Muhammad Aiman bin Ainuddin. Ni sama juga daripada Bandar Indra Mahkota, Pahang datang ni. Dia menghafal selama 3 tahun 4 bulan. Dalam umur sekarang ni 19 tahun dan sedang mendapatkan pengajian lagi, insya-Allah, untuk meneruskan pengajian ini. Kemudian ada Izzatul Aina binti Zainal daripada Taman Mahkota Kuantan Pahang. Kemudian dia menghafal Quran selama 2 tahun 9 bulan. Habis dah 30 juzuk Al-Quran Karim. Kemudian dalam masa yang sama sedang menyambung pengajian ini. Dan kita perlukan, kalau tuan-tuan nak taja pelajar-pelajar ini, tuan-tuan boleh berhubung direct
di talian 013-617-1941. Tuan-tuan boleh pakat-pakat taja di kalangan kita. Kemudian tuan-tuan, saya di Pulau Langkawi, saya telah agihkan ikan-ikan yang didaratkan oleh nelayan, dan kitanya telah bagi sumbangan ke rumah-rumah sekilo, dan kita telah agihkan dalam sekitar, kita dapat dalam sekitar sekilo tersebut, tuan-tuan tolong pakat-pakat infak. Kita telah agihkan sebanyak lebih kurang 500 kilo. Tuan-tuan masukkan dalam akaun Matan Center. Sekilo tu kita dapat dalam lebih kurang RM6 sekilo. RM6 sekilo ikan-ikan kembung dan sebagainya. Dan insya-Allah sekejap lagi lepas pada ni kita akan tunjuk gambar-gambar dan koleksi-koleksi yang telah diagih-agihkan itu. Tuan-tuan boleh tengok suasana pengagihan, dan kita pergi rumah-rumah, kita ketuk rumah-rumah ni. Bagaimana tuan-tuan nak bantu kami untuk nak bagi sumbangan ikan ni? Tuan-tuan back-inkan terus ke talian, ke akaun Matan Center, sama ada Maybank ataupun CIMB ataupun Bank Islam. Tuan-tuan teruskan ke nombor akaun yang terdapat di skrin tersebut. Sekilo kita dapat dalam RM6 insya-Allah. Tuan-tuan pakat-pakat back-inkan saja. Kemudian tuan-tuan masukkan dalam akaun Matan Center tersebut untuk ikan-ikan yang telah kita agih-agihkan. Tuan-tuan, kita dapat manfaat banyak mana pahala yang orang makan, satu keluarga tu makan dengan penuh ceria dengan kita hantar ikan. Tuan-tuan hanya masukkan duit saja dalam akaun. Kami hantar satu-satu ke rumah-rumah di Pulau Langkawi. Kita ketuk pintu-pintu rumah mereka-mereka yang memerlukan itu. Sonok sangat di kalangan mereka dapat dalam keadaan demikian. Ialah selama ini di kalangan kita ni jarang orang nak bagi ikan-ikan sebegini, tapi kita buat demikian bagi masyarakat kita ni rasa bahawa mereka tidak dipinggirkan walaupun dalam keadaan PKP ini sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan pada kita dan Allah menambahkan kebaikan itu berterusan dalam hidup kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada pertanyaan ke? Cik Lina, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mima Gafimus, Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya seorang perempuan tu datang bulan, adakah perempuan tersebut kena qada salat dia? Tak perlu. Allah bagi hadiah kepada dia. Bila dia datang uzur, maka dia boleh rehat daripada solat. Itu hebat. Termasuk dia boleh rehat daripada puasa. Orang lain puasa, dia tak puasa. Cuma dia jangan makan depan orang ramai je. Tu je cara dia. Jaga adab, dia panggil demikian. Jadi perlu qada ke solat dia? Tak perlu. Tapi puasa perlu. Itu cara orang perempuan dia panggil demikian. Kemudian Nur Faziah, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, kami sekeluarga tidak punya anak lelaki. Suami saja yang lelaki. Suami aja yang berimam tarawih. Adakah boleh salah seorang daripada kami jadi Bilal? Tak perlulah. Orang perempuan tak perlu jadi Bilal. Suami dia boleh jadi Bilal, dia boleh jadi imam. Cara demikian. Ni seronok juga tu. Nak sebutnya seronok puan. Kalau puan dapat keluarga yang sedemikian rupa. Kadang-kadang Allah jadikan keluarga kita ni berbagai-bagai. Ada yang ada anak lelaki, ada anak perempuan. Ada yang lelaki saja. Sepupu saya, dia dapat 12 orang lelaki. 12 orang lelaki. Anak-anak dia tersebut. Nak sebutnya anak sepupu. Anak sepupu saya, dia dapat 12 orang. Yang ke-12 tu, bila melahir yang ke-12 tersebut, nurse tanya, dapat lelaki ke perempuan? Dia kata perempuan lah pula nurse. Dia sebut demikian. Bila sebut perempuan, nurse sebut tak, lelaki juga. Lelaki juga, bom, jatuh pingsan tu dia. Sebutnya gambaran ini nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Tuan-tuan boleh dapatkan manfaat dengan keluarga-keluarga yang indah sebegitu, insya-Allah. Kemudian alhamdulillah Ustaz, terima kasih, insya-Allah. Yang menghafal Quran dalam pengajian, mudah-mudahan manfaat di sisi Allah yang disebut oleh sahabat-sahabat kita ni sendiri, insya-Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz, kalau perempuan datang haid, boleh tak baca surah Al-Mulk sebelum tidur? Jangan baca. Tak payah baca. Kerana dia dah dapat pahala dah yang dia baca tiap-tiap hari sebelum dia haid. Tak perlu lagi dia baca. Dia hormat di saat tersebut. Masa Allah jadikan dia haid, maka datang darah kotor, maka dia rehat. Dan dia zikir je pada diri dia demikian.
Safi Sadiqin. Ustaz, kenapa agaknya bila mana kita terjaga bangun malam, dengar bisikan suara, terkadang suara jeritan memanggil nama, sehingga terjaga daripada tidur? Kenapa agaknya Ustaz, terkadang ada kesan cakaran panjang di badan? Malaikat dah tu. Malaikat nak suruh bangun. Payah sangat nak bangun, dia jerit. Oi, bangun. dia akan jadi demikian. Jadi kitanya letakkan bahawa tu tanda malaikat nak suruh kita bangun solat. Kemudian cakaran panjang tu, kerana payah sangat nak bangun, ditibainya kita. Senang kitanya. Cakaran. Mudah-mudahan kalau berulang kerap berulang, itu tanda gangguan syaitan. Gangguan syaitan dan yang kena sihir. Ni kena pada kita untuk berubat lah. Safi Sadiqin. Muhammad Amir. Ustaz nak tanya. Bismillah masuk dalam hukum sembahyang bismillah sebelum Fatihah wajib tak Ustaz? Mazhab Syafi'i kata wajib. Bismillah di antara yang perlu dibaca sebelum mana baca Fatihah. Kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Zainab Musa, saya suka dengar ceramah Ustaz, pandai buat orang happy. Bila boleh jumpa depan-depan Ustaz ni? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi peluang. Lepas pada PKP ni, datanglah nak datang pun, jumpalah nak jumpa pun, insyaAllah. Mudah-mudahan kita berjumpa cara ni pun Allah bagi pahala pada diri kita. Jangan risau pada kita. Syukur Alhamdulillah, zuriat ke-12. Kami belum ada satu pun sejak 10 tahun usia perkahwinan kami. Doakan kami supaya dikurniakan zuriat ya Ustaz. Ya Allah ya Tuhan kami, kamu anugerahkan pada Ilyas Razak dan isterinya anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikan kebaikan untuknya ya Allah. Jadikan keluarganya di antara keluarga-keluarga yang diberkati di sisi kamu ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidup Ilyas Razak dan juga isterinya itu ya Allah. Jadikanlah zuriat yang berpanjangan dan berterusan dalam kekeluargaannya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada lagi pertanyaan dalam YouTube tanya. Zubir, Assalamualaikum Ustaz, adakah binatang seperti kucing juga akan menghadapi sakaratul maut? Tak, dia tak ada sakaratul maut. Allah sendiri yang cabut nyawa-nyawa binatang. Kan kita sebut tadi, nyawa binatang ni siapa yang cabut? Allah sendiri cabut. Dan dia tak mengasai sakarat pada binatang ini. Moga Allah rahmati Al-Fadhil Ustaz dan sahabat semua. Itu disebut dalam kitab lah. Tak ada sakarat pada mereka sebut. Allah jadikan dia rasa hilang terus begitu. Tapi manusia, Allah bagi kemuliaan, dihantarnya malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Itu cara demikian. Kemudian Alhamdulillah sekejap sangat rasa kuliah ni Ustaz. Tak boleh lama-lama. Ramai yang sakit belakang. Ramai yang sakit belakang. Tunggu lama-lama sangat, sakit belakang dia panggil demikian. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya macam mana nak melatih diri supaya sentiasa berprasangka baik Ustaz pada orang. Soalan kedua Ustaz, cara untuk mengelak daripada muflis di akhirat. Para hadirin sekalian, ada dua pertanyaan yang ditanya oleh Is Production ini. Tanya, macam mana kita nak prasangka baik pada seorang? Yang pertama para hadirin sekalian, lihatlah di sebalik apa yang terjadi itu hikmah yang Allah sediakan. Walaupun berat sekalipun bebanan yang kita terpaksa pikul. Lalu kita ni tengok kadang-kadang orang jelek pada kita, misal contoh. Tapi kita fikir di sebalik jelek itu kita dapat pahala. Ni kita hikmah dipanggil. Kadang-kadang orang ludah kan, jumpa orang kita ludah tu. Kita fikir kenapa dia ludah? Dia nak sakit hati kita ke? Kita tanya demikian dalam jiwa kita. Tapi kita pandang balik, hikmah di sebalik itu apa dia? Alhamdulillah Allah selamatkan kita daripada orang yang tak baik. Orang yang dia tak nak berkawan dengan kita, kita paling jauh daripada mereka semua. Alhamdulillah Allah selamatkan kita. Allah tunjukkan PL buruk dia depan kita. Dan di sebalik tersebut kita nampak. Lalu kita berprasangka baik itu berterusan dalam hidup. Yang kedua, kita kena ingat kita ni hamba Allah. Bila kita ni hamba Allah, buatlah apa sahaja pun dalam hidup ni, orang buat apa sahaja pun, yang pasti kita kena jaga Allah, bukan jaga orang dalam hidup. Jaga Allah ni menyebabkan kita ni sentiasa berprasangka baik. Tentulah Allah nak buat sesuatu dalam hidup kita yang penuh dengan hikmah yang baik dalam kehidupan kita ni. Ni diajar supaya demikian. Yang kedua tanya pada kita tadi, cara untuk mengelak daripada muflis di akhirat. Jangan buat dosa di dunia. Jangan membiarkan diri kita ni menjadi pendosa-pendosa. Orang yang muflis di akhirat, sampai di akhirat dia dah habis dah pahala-pahala dia bagi pada orang,
Kemudian dia terpaksa ambil dosa-dosa orang, dia pikul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa yang orang muflis di kalangan kita? Sahabat jawab terus, malla dinaran wala dirhaman. Orang yang dia tidak ada dinar dan tidak ada duit dalam hidup dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya itu betul. Ada betul orang yang demikian muflis. Tapi orang muflis di akhirat, orang yang datang dengan pahala-pahala banyak, sampai di akhirat dia bagi pahala dia pada orang. Lepas mana dia bagi pahala dia pada orang, kerana jahat dia ni dengan orang, dia bagi, kemudian dia dah habis dah pahala dia, dia terpaksa ambil dosa-dosa orang yang dia buat jahat pula, dia pikul dosa-dosa orang di belakang dia, dia menjadi semuflis manusia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hidup kita ni menyenangkan orang, bukan menyusahkan orang. Jangan. Assalamualaikum Ustaz, apa syarat untuk masuk anak lelaki saya ke tahfiz untuk tingkatan 1 tahun depan? Dia dah berumur 9 tahun ke atas, kemudian dia nak menghafal Quran, dan dia hanya bercita-cita, dan dia boleh baca Al-Quran, boleh membaca, menulis dan mengira. Cukup, boleh masuk, insyaAllah. Mudah-mudahan demikian. Ruyuk Habi, salam Ustaz, apa pendapat Ustaz akan orang yang bersedekah tapi merakamnya untuk dipaparkan di publik? Bukankah lebih baik bersedekah itu kita sorokkan seperti mana kita sorok melakukan dosa? Tak, bukan begitu. Dia ada dua kaedah bersedekah. Sama ada kita, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, in tubdus sadaqati fa na'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dua. In tubdus sadaqah, kalau kamu tunjuk sedekah itu, kamu bagi pada orang, kamu tunjuk pada orang, kamu rakam, kamu ambil gambar, kemudian kamu post dalam Facebook, dengan tujuan apa dia? Orang lain bersemangat sama untuk bersedekah sebagaimana kamu sedekah, dan orang yakin setiap apa yang disedekah melalui kamu sampaikan pada penerima. Itu pun fana'immahi, yang terbaik Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Fana'immahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kalau dia sembunyikan sedekah dia dan dia bagi pada orang miskin, fahuwa khairul lakum, itu pun yang terbaik juga untuk diri mereka. Allah guna yang pertama, Allah sebut fana'immahi. Fana'immahi ni maknanya bagus. Senang cerita ni. Yang terbaik lah. Tapi yang bawah ni pun Allah SWT sebut, kalau kamu sembunyi-sembunyi, kamu bagi senyap-senyap pada orang, kamu bagi pada orang miskin, fahuwa khairul lakum, itu pun terbaik untuk kamu. Maknanya dalam diri kita ni, bila kita nak berinfak, ada dua. Jaga hati je lah yang penting. Jaga hati. Hati kita ni, bila kita bagi tu, kita niat nak suruh orang lain bersemangat sama kah? Ataupun bahayanya, bila kita bagi, orang ni mata cemburu, mata dengki, yang tengok ada kita bagi. Orang mula kata begini, kata dan sebagainya ada kita. Yang tu kita kena tutuplah jalan tersebut. Tutup jalan. Bagaimana cara nak tutup jalan ni? Kita pergi berjumpa dengan tutup imam kawasan tersebut. Kita berjumpa dengan ketua-ketua kampung di kawasan tu. Saya tengok dalam kampung ni ada orang susah. Saya tengok dalam kampung ni, saya diberitahu dalam masyarakat macam mana keadaan orang ni sebenarnya. Lalu kita berjumpa dengan ketua kampung, tok imam, orang-orang yang dihormati dalam kawasan tersebut. Lalu kita berjumpa dengan dia, kita bagi tahu pada dia, saya nak bagi sumbangan sikit pada dia. Tu cara yang terbaik lah. Cara yang terbaik. Jangan kita terjah pergi terus pada orang yang susah ni. Kadang-kadang bila kita terjah terus pada orang susah, kemudian kita pun cerita terus, kita pun ambil cerita dia begini. Padahal orang kampung dah lama dah bagi bantuan pada dia. Ataupun memang ada orang yang sikap dia, memang dia nak mempertahankan kesusahan dia. Dia duduk dalam susah, suasana yang susah, dia tunjuk dia, orang bagi bantuan macam mana pun, itulah habit dia dan tabiat dia. Begitulah dalam hidup dia. Lalu kita pergi terus tempat orang ni, lalu kita sebar pada orang, akhirnya terkesan pada masyarakat yang baik ini. Yang ni bahaya. Yang ni jangan. Kita kena jaga-jagalah di sudut adab memberi, dia panggil. Adab memberi itu kita jaga di kalangan kita, supaya tidak berlakunya kekecohan sesama kita ini sendiri. Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak bagi lembut lidah supaya boleh sebut R? Saya petua yang diajar oleh guru saya ialah pagi-pagi kitanya jelir lidah. Jelir lidah ni, ambil madu letak atas lidah kita ni, ambil sudu tembaga, kukur dia. Kukur ni
kita tarik. Sebut lama-lama setiap pagi. Lepas tu latih pada kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Latih sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ra tu kita sentiasa ulang dan kita ulang. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan terjadi Adam Ibrahim insyaAllah. Buat latihan baca insyaAllah. Kemudian ada lagi pertanyaan yang ditanya oleh sahabat-sahabat. Salam Ustaz, kalau kita rapat dengan seseorang, dia suka menyakiti hati kita, dosa tak kalau kita jauhkan diri daripada dia? Nak elakkan daripada dia sakit hati kita, tak dosa. Baguslah. Menjauhkan diri daripada dia tu, itu satu kebaikan untuk menjaga iman kita. Dia benarkan dalam syarak. Dia panggil. Assalamualaikum Ustaz, nanti bila tiba hari kiamat, seluruh makhluk akan mati termasuk para malaikat. Jadi siapa yang akan mencabut nyawa? Malaikat Israel. Malaikat Israel cabut nyawa dia sendiri. Disebut bila dunia kiamat, dia akan sampai tajuk yang kita bincang ni insyaAllah. Kita akan sampai tajuk tersebut. Bila berlaku hari kiamat, kemudian mati semua, lalu Allah SWT, siapa lagi yang ada? Lalu malaikat Israel kata, ada 4. Jibril, Mikail, kemudian Israfil dan juga Israel. Ini disebut demikian. Lalu Allah SWT sebut, tidakkah aku kata mesti setiap kullu nafsin za'iqatul maut, yang nyawa akan merasai kematian. Cabut nyawa mereka sebut. Lalu cabut nyawa ni Israel, tinggal Israel saja. Israel. Lalu Allah tanya Israel, siapa lagi yang ada? Lalu Israel jawab, aku dan engkau ya Allah. Aku dan engkau. Lalu Allah SWT sebut, Israel, kamu pun kena mati. Cabut nyawa kamu sendiri. Lalu malaikat Israel cabut nyawa dia. Bila malaikat Israel cabut nyawa dia, dia bertompek meraung. Rasulullah cerita dalam hadis Rasulullah, katanya malaikat Israel, kalaulah aku tahu sakitnya macam ni saat kematian, nescaya aku akan lemah lembut mencabut nyawa orang yang beriman di atas dunia dahulu. Baru dia rasa waktu mana dia kena. Lalu Allah pun senyapkan alam ini. Di saat itu, bila senyap dia alam ini, Allah SWT tanya terus, limanil mulkul yaum, mana raja-raja atas dunia dahulu? Mana raja-raja? Limanil mulkul yaum, siapa kerajaan yang besar di saat ini? Dia tanya soalan demikian. Tanya. Bila tanya saja, dalam tanya soalan limanil mulkul yaum, milik siapakah pada hari ini? Lalu senyap saja. Allah jawab, lillahil wahidil qahhar. Allah lah yang berkuasa dan Allah lah yang lillahil wahid, Allah lah yang esa, wahidul qahhar, yang penuh dengan kekuasaan. Senyap je. Allah biarkan alam ini selama lebih kurang 70 tahun. Disebutnya senyap je alam ini, sunyi je alam ini 70 tahun. Tiba-tiba baru turun air hujan mani lelaki yang mula jatuh di atas muka bumi ini sedalam mana? Sedalam 2 hasta. Disebutnya demikian, 2 hasta ke 3 hasta. Dalamnya kemudian penuh air mani orang lelaki di atas dunia ni. Lepas tu barulah Allah mula hidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan, ditiup malaikat Israel, tiup saja sangkakala, lalu bangkit kumpulan yang kedua, kumpulan manusia yang pertama yang akan bangkit ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus, ma hadzal yaum ya Jibril? Hari ni hari apa ya Jibril? Malaikat Jibril jawab, hadza yaumuddin. Hari inilah hari pembalasan, hari agama. Disebut saja begitu. Bila sebut saja dalam keadaan demikian, lalu Rasulullah tanya terus, aina ummati ya Jibril? Mana umat aku wahai Jibril? Mana umat aku wahai Jibril? Tanya terus, mana umat? Allahu Akbar. Rasulullah sayangkan dengan kita ni. Tirek nanya, Assalamualaikum Ustaz, adakah bercakap menyakiti hati orang adalah satu dosa yang melibatkan manusia dengan manusia ataupun sebaliknya? Ya. Jangan kita bercakap sampai menyakitkan hati orang. Jaga lidah. Rasulullah kata, siapa yang nak masuk syurga, jaga lidah. Jaga lidah. Kalau kita nak masuk syurga Allah SWT. Kerana kebanyakan orang dihumban ke dalam neraka Allah, punca lidah. Tak pandai nak jaga lidah tersebut. Jaga pada diri kita demikian. Juliana Zainal, Adam Ibrahim, dulu kecil-kecil saya pun tak boleh sebut ar. Saya berlatih sebut ar.
dalam air dan try panggil ayam kampung. Saya berlatih tiap-tiap hari. Boleh juga. Boleh juga yang demikian. Boleh bagi kita menyelam dalam sungai, kemudian sebut dalam sungai. Dalam sungai. Pastikan air tak masuk dalam hidung. Kalau tidak, tenggelam kita dalam tersebut. Kemudian panggil ayam kampung. Kita ni. Kruk kita tu, bila kita panggil ayam kampung ni, berlatih tiap-tiap hari. Dia panggil pada kita. Berlatih panggil ayam kampung ni pun, belalah ayam. Jangan berlatih saja-saja je, rugi dia panggil macam. Pada dia kita. Kemudian, Pija Kanishi tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada ayah. Ustaz, ayah saya dah uzur dan tak boleh bercakap. Macam mana saya nak bantu ayah saya kalau ada hutang yang boleh diselesaikan itu? Tulis. Suruh ayah tulis. Dia tak boleh bercakap, misal contoh. Tulis. Ataupun kita bisik dekat telinga dia. Suruh dia tunjuk dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Ada hutang berapa ribu. Dia tunjuk dengan jari dia. Misal contoh. Dia tak boleh bercakap dah. Misal contoh. Ataupun kita maklum pada orang ramai. Pun boleh juga bagi tahu pada masjid. Ayah saya uzur. Saya nak tahu kalau ayah saya ada berhutang dengan penduduk kampung ini. Itu cara demikian. Boleh lakukan demikian. Kemudian Ustaz, yang kita sedia maklum tahu Allah hanya satu. Jadi dalam Al-Quran ada menggunakan kami bagi Allah. Kenapa Ustaz? Itu bagus juga soalan demikian. Kami ini untuk menunjukkan kekuasaan. Allah nak menunjukkan segala apa yang ada, Allah gunakan dengan kuasa, guna nama kami. Itu inna nahnu, sesungguhnya kami, nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami turunkan pada kamu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang jaga Al-Quran. Misal contohnya demikian. Allah gunakan kami. Kami itu maksudnya apa dia? Aku, kemudian malaikat-malaikat aku, langit-langit, segala ada yang kekuasaan aku ni, semua jaga Al-Quran Karim. Nak tu cara demikian. Allah Subhanahu Wa Taala guna inna nahnu, sesungguhnya kami. Allah gunakan demikian. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz cerita pasal Ramadan boleh insya-Allah. Ramadan ni kita ada khusus program kita dengan beberapa orang ustaz-ustaz yang kita akan cerita tentang Ramadan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi para penonton yang nak pada kurma ni. Penonton boleh hubungi terus di talian 019-258-2293. Kita sekarang sedang post kurma-kurma ni. Tuan-tuan boleh hubungi terus di talian 019-258-2293 untuk tuan-tuan tak perlu keluar. Kami post sampai ke rumah tuan-tuan insya-Allah. Kemudian kalau tak sampai tu, tuan-tuan maklum balik pada kami. InsyaAllah. Ni kurma ni, kami dapatkan kurma Maryami, kurma Safawi, kurma Ansyah. Kejap lagi tuan-tuan boleh tengok dalam iklan yang kita sediakan. Sekali lagi saya sebut bahawa saya membuka ruang untuk sahabat-sahabat yang nak beriklan produk-produk mereka tersebut di talian kita ni, dalam kuliah kita ni, ataupun nak taja kuliah ini dan sebagainya. Tuan-tuan boleh berhubung dengan talian ini pun tak apa, talian sama dengan apa dia, talian admin. InsyaAllah tuan-tuan hubungi talian admin yang akan dipaparkan kejap lagi. Kalau tuan-tuan ada produk, tuan-tuan nak suruh saya iklan, tuan-tuan maklumkan pada admin, dan insyaAllah kita akan maklumkan sedikit demi sedikit produk-produk yang baik yang ada. Tuan-tuan pun meniaga, saya faham ada di kalangan kita peniaga-peniaga yang dia nak niaga dan dia nak iklan produk dia. Kita alu-alukan insyaAllah. Kita buka ruang untuk tempoh bulan-bulan Ramadan ini, ruangan iklan-iklan untuk kita, supaya kita dapat manfaat bersama di kalangan produk-produk Muslim yang baik. Tuan-tuan boleh hubungi di talian admin ya. Package iklan tu ada tu. Yang kita akan post kejap lagi. WhatsApp 011-301-086-6217. Ini di antara tempat yang tuan-tuan nak iklan untuk kuliah-kuliah. Sebelum kuliah, tengah-tengah kuliah ataupun akhir kuliah. Tuan-tuan boleh dapat iklan-iklan tersebut. Tuan-tuan boleh hubungi di WhatsApp 011-3x1 011-086-6217. InsyaAllah. Kita buka juga demikian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون رهيب رحمة الهادي القريب حديثك النهور العزيب جوارك الغصن الرتيب فدتك روحي يا حبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون رهيب رحمة الهادي القريب حديثك النهور العزيب جوارك الغصن الرتيب فدتك روحي يا حبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب
هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهور العظيم جوارك الغصن الرتيب فدتك روحي يا حبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقرب لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا